Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Rik Iswandi bin Setirik. Rakam jama'i IIO 190009 alias 17205955 Wasadiki Muhammad Khairul Azman bin Cesoh. Rakam jama'i IIO 190012 alias 17205603 Al-Yawm sanuqaddimu lakum ani mawdu' masbuq wa muwafiq. Hari ini kami ingin membentangkan tentang tajuk masbuq dan muwafiq. Awalan ahwalul muqtadi, iaitu hal-hal yang berkaitan dengan pengikut ataupun makmum. Yang pertama iaitu masbuq, yang kedua iaitu al-lahiq, dan yang ketiga iaitu al-mudrik. Mesti tertanya apakah yang dimaksudkan dengan mudrik. Mudrik fi mazhab Hanafiyah man shalla jami' shalah kamilah ma'al imam wa hadza salatu tammah la syai'u fiha. Yang ini bermaksud sesiapa yang solat berjemaah bersama imam dengan solat yang sempurna dan solatnya selesai tanpa ada apa pun masalah pada solatnya tersebut. Manakala bagi mazhab Malikiyah pula bermaksud allazi adraka jami' solah ma'al imam fa salatuhu tammah wala qada'i alaihi ba'da salam imamuhu li'annahu lam yaftahu syai' minas solah, iaitu seseorang yang sempat solat berjemaah bersama imam dan solatnya selesai dan tiada apa-apa perkara yang perlu diqadakkan selepas imam memberi salam kerana solatnya tidak ada ketinggalan apa-apa pun daripada solat tersebut. Maka inilah yang dimasukkan dengan mudrik bagi mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, manakala mudrik bagi mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali tidak dinyatakan. Jadi bermaksud kesimpulan di sini, mudrik iaitu seseorang yang solat bersama imam bermula imam angkat takbir sehingga imam memberi salam tanpa apa-apa sebang kecacatan kepada solat tersebut, tidak seperti makmum yang masbuq dan muwafiq. Summa makna masbuq. Fi mazhab Hanafi, makna masbuq man sabaqal imam bi kulli solat atau bi ba'diha, iaitu seseorang yang lambat bersama imam pada keseluruhan solat ataupun sebahagian daripadanya. Bagi mazhab Maliki pula, maksud masbuq iaitu allazi fatahu raka'ah atau aksar qabla ad-dukhul ma imam, iaitu seseorang yang ketinggalan satu rakaat ataupun lebih sebelum seseorang itu masuk solat berjemaah bersama-sama imam. Manakala maksud masbuq bagi mazhab Syafi'i pula, iaitu mazhab kita, iaitu huwa man lam yadurka mal imam min raka'ah al-ula aw ghairiha qadan yas'al Fatihah, iaitu seseorang yang tidak sempat bersama imam pada rakaat yang pertama atau rakaat yang lainnya dengan kadar pembacaan al-Fatihah. Ini bermakna bagi mazhab Syafi'i, seseorang itu dikira masbuq sekiranya seseorang itu masuk ke dalam jemaah tapi masa dia berdiri bersama-sama imam itu tidak sempat untuknya menghabiskan surah Al-Fatihah. Sebagai contoh, sekiranya seorang makmum masuk ke dalam jemaah ketika imam telah habis membaca surah Al-Fatihah dan selepas membaca Al-Fatihah, imam pula membaca satu surah yang pendek, yang lebih pendek daripada surah Al-Fatihah, sebagai contoh surah Al-Ikhlas, maka seseorang itu dikira masbuq sebab masa yang dia berdiri bersama imam adalah lebih pendek daripada kadar bacaannya Al-Fatihah. Maka bagi mazhab Syafi'i ini, walaupun seseorang bersama dengan jemaah dalam rakaat yang pertama pun boleh jadi masbuq sekiranya masa dia berdiri bersama imam tersebut tidak sempat kadarnya untuk membaca surah Al-Fatihah. Makna bagi masbuq mazhab Hanabilah pula iaitu faman iqtada bil imam min awal solah atau ba'da raka'ah aksar fatahu syai' minha fahuwa masbuq, iaitu seseorang yang bersama imam daripada awal solat atau rakaat yang lain dan ketinggalan sesuatu daripadanya, maka dia adalah seorang masbuq. Summa, kemudian hukmul masbuq, iaitu hukum-hukum berkaitan dengan
masbuk. Yang pertama, la yajibu itmam qira'atu suratul Fatihah, iaitu tidak diwajibkan untuk menghabiskan bacaan surah Al-Fatihah. Kerana surah Al-Fatihah ini telah ditanggung oleh imam. Jadi sekiranya seorang itu mengetahui bahawa dirinya adalah masbuk, maka seorang itu hendaklah rukuk sekiranya imam telah rukuk. Kerana bacaan Al-Fatihah dia itu ditanggung oleh imam. Yang kedua, lil husul ala raka'ah yajibu an yakuna al-maqam al-imam fi ruku' bi maqdar qira'ah subhanallah. Untuk mendapat rakaat tersebut, diwajibkan untuk seseorang itu untuk rukuk bersama dengan imam dengan kadar bacaan subhanallah, iaitu tumaninah. Jadi ini bermakna seseorang itu tidak dikira mendapat rakaat sekiranya dia tidak sempat untuk rukuk bersama dengan imam. Dan yang ketiga, fama fatahu fi solah mal imam fa'alaihi qada, iaitu maksud sesiapa yang ketinggalan sesuatu daripada solat bersama imam, maka dia hendaklah mengantikan perkara tersebut. Sebagai contoh, seseorang itu solat zuhur bersama imam, tapi dia masuk pada rakaat yang ketiga dan dia hanya sempat rakaat ketiga dan rakaat keempat. Artinya dia hendaklah mengantikan rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua selepas sahaja imam memberi salam. Di sini saya sertakan contoh bagi seseorang yang solat secara masbuk. Di sini dapat kita lihat bahawa seorang makmum telah masuk ke dalam jemaah ketika imam telah habis membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah seterusnya, iaitu surah Al-Ikhlas. Di mana surah Al-Ikhlas ini adalah lebih pendek daripada surah Al-Fatihah. Jadi si makmum ini dikira masbuk kerana kadar dia berdiri bersama imam tidak mampu untuk menghabiskan surah Al-Fatihah. Situasi yang kedua ini kita melihat seorang makmum masuk ke dalam jemaah ketika imam sedang ingin rukuk. Maka makmum ini dikira masbuk kerana masa yang dia berdiri itu tidak sempat untuk dia habiskan bacaan surah Al-Fatihah. Dan dia hendaklah terus rukuk bersama imam kerana bacaan Al-Fatihah dia sudah pun ditanggung oleh imam tersebut. Situasi yang ketiga ini kita lihat seorang makmum masuk ke dalam jemaah ketika imam sedang rukuk. Maka hukumnya adalah masbuk kerana kadar dia berdiri bersama imam itu tidak mampu untuk habiskan surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah dia ditanggung oleh imam serta dia dapat rakaat tersebut sebab dia sempat rukuk bersama-sama dengan imam dengan kadar tumaninah. Di sini kita lihat seorang makmum itu masuk ke dalam jemaah ketika imam sedang ingin bangun daripada rukuk. Maka hukum bagi makmum ini adalah masbuk kerana masa dia berdiri bersama imam tidak cukup untuk membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu ditanggung oleh imam, namun dia tidak mendapat rakaat tersebut kerana dia tidak sempat rukuk bersama dengan imam dengan kadar tumaninah, iaitu dengan kadar bacaan subhanallah. اللاحق
اللاحق هو الذي فاته شيء من الصلاة بعد الدخول وفيها حالات. الحالة الأولى أن يوفت المقتدي بعد الدخول ركن أو ركنين. الحالة الثانية أن تفوته المقتدي بعد الدخول ركعة. Al-lahiq maksud dia meninggalkan sesuatu semasa dalam solat. Dia ada dua keadaan. Keadaan pertama, dia tertinggal satu rukun atau dua rukun atau tiga semasa masuk berjemaah, semasa dalam jemaah. Keadaan kedua, dia tertinggal satu rakaat semasa berjemaah. Al-Hanifah wal Malikiyah man fatathu rak'atan aw ba'daha ma'al imam ka'an yu'rida lahu 'udhrun kan naumi al-hukmu fiha la tabtulu salatuhu wa fiha al-qada'u. Bagi pendapat Hanafi dan Maliki, orang yang memasuki solat tu bersama imam kemudian dia ketinggalan keseluruhan rakaat atau sebahagian rakaat kerana keuzuran seperti tertidur, hukumnya tak batal solat tu, tapi perlu qada balik pada selepas imam salam. Asy-Syafi'iyah man fatathu ruknun aw ruknaini aw thalathatun al-hukmu fiha illam yakun li'udhrin batalatu salatuhu wa min al-a'zari isra'ul imami fa innahu fi hadha hal yughtafaru lil ma'mumi an yatakhallafa an imamihi wa la yataba'ahu fi thalathati arkanin tawilah. Pada pendapat Imam Syafi'i, sesiapa yang tertinggal satu rukun atau dua rukun atau tiga, sekiranya dia tiada keuzuran, maka solatnya batal. Antara keuzurannya ialah imam yang terlalu cepat, bacaan dia cepat kau. Hukum dia, makmum diberi kesempatan tertinggal tiga rukun panjang. Hanabilah man fatahu ruknun aw ruknaini li'udhrin kan nu'asi la yunqasul wudu'a fal hukmu fayajibu alaihi an yaf'alahu wal haqqa bihi idza lam yakhshi fawatu rak'ati taliyah fa in khasya fawta rak'ah wajaba alaihi mutaba'atu imamihi wal ghal rak'ah wa yajibu alaihi qada'uha ala sifatiha ba'da salamil imam. Pada pendapat Hambali, sesiapa yang tertinggal satu rukun atau dua kerana keuzuran seperti mengantuk yang tidak membatalkan wuduk, maka makmum tersebut boleh untuk teruskan solat dan mengejar imam. Sekiranya tidak takut sekiranya dia imam tu tidak takut terlepas rakaat seterusnya. Sekiranya makmum takut akan terlepas rakaat seterusnya, ia mesti ikut perbuatan imam tu. Lepas tu rakaat tersebut tidak dikira dan wajib untuk qada balik. Qaidatul ma'mul muwafiq. Pertama, yajibu qira'atu suratil Fatihati hatta al-intihai. Yang kedua, yughtafaru lil ma'mumil muwafiqi an yatakhallafa an imamihi wa la yataba'ahu fi thalathati arkanin tawilah wa hiya ruku'u was sajdatani. Yang pertama dia, makmum tu wajib habiskan surah Al-Fatihah. Yang kedua, makmum dimaafkan tertinggal dan tidak mengikuti imam dalam tiga rukun panjang, iaitu rukuk dan dua sujud. Masailul lati la khilafu fiha. Masalah al-muwafiq yang tiada khilaf dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, idza kana al-ma'mumu bati al-qira'ah wal imamu mu'tadilu qira'ah. Sekiranya makmum lambat dalam bacaan Fatihah sedangkan imam baca dalam keadaan yang sederhana. Yang kedua, idza raka'a imamahu nasitu an taqra al-Fatihah. Sekiranya makmum lupa baca Fatihah
masa tu imam sedang rukuk. Yang ketiga, idza raka'a imamahu fashakka fil Fatihah hal qara'aha am la. Sekiranya makmum syak sama ada dia telah baca Fatihah atau belum, masa tu imam sedang rukuk. Dan keempat, al-ma'mumul ladzi yanshaghilu qira'atan bi sunnatin kad-du'a il-iftitahu hatta al-imam rukuk walakin makmum la yantahi min qira'atil Fatihah. Makmum sibuk dengan membaca bacaan yang sunat seperti doa iftitah sehingga imam rukuk dan makmum belum lagi sempat untuk menghabiskan Al-Fatihah. Okay. Untuk dalam empat keadaan ini, fa innahu fi hadzal hali yughtafaru lil ma'mum an yatakhallafa an imamihi wa la yatba'ahu fi thalathati arkanin tawilatan. فإذا سبقه الإمام بأكثر من ذلك كأن لم يغفر المأموم من قراءة إلا بعد شروع الإمام في ركن الرابع فإن عليه في هذه الحالة أن يتبع إمامه فيها وفيه من أفعال الصلاة ثم يقضي ما فاته منها بعد سلام الإمام فإن لم يتبع إمامه قبل شروعه في الركن الخامس فإن صلاته تبطل. Dalam empat hal tadi, makmum tersebut dimaafkan untuk tertinggal dan tidak mengikuti imam dalam 3 rukun panjang. Jika imam melebihi daripada tadi, contohnya makmum tu belum selesai untuk baca Fatihah, imam telah masuk ke rukun keempat, maka dalam hal ni makmum wajib ikut gerakan solat imam. Kemudian dia ganti selepas imam bagi salam. Jika tidak mengikutinya, solatnya akan terbatal. Yang kelima, idza raka'a imamahu wal ma'mum nasita an taqra al-Fatihah. Sekiranya makmum lupa untuk baca Fatihah sedangkan masa tu imam dan makmum tengah rukuk. Dan keenam, idza raka'a imamahu wal ma'mum fashakka fil Fatihah hal qara'aha am la. Sekiranya makmum ni syak sama ada telah baca Fatihah atau belum sedangkan masa tu imam dan makmum tengah rukuk. Ittifaqul ulama' 'ala al-ma'mum al-muwafiq la yumkinu an yaqiffa marratan ukhra li qira'atil Fatihah wal ma'mum yajibu an yattaba' imamahu fi ma wa fihi min af'alis salah thumma yaqdi ma fatahu minha ba'da salamil imam. Ulama bersepakat makmum dalam 2 hal tadi, masalah tadi, tidak perlu bangun untuk baca Fatihah kembali. Makmum tadi wajib ikut imam dan qada selepas imam bagi salam. Okay. Masalah ketujuh, idza kana al-ma'mum nasita an taqra al-Fatihah aw shakka al-ma'mum imma qara'a al-Fatihah am la lakinna al-ma'mum ruk'un qabla al-imam. Okey. Yang ketujuh, sekiranya makmum ni lupa atau syak sama ada baca Fatihah atau belum, tetapi pada masa tu dia telah rukuk sebelum imam. Dia rukuk dulu sebelum imam. Okey. Ittifaqul ulama' 'ala al-ma'mum al-muwafiq yajibu an yaqiffa marratan ukhra li qira'atil Fatihah fa innahu fi hadzal hal yughtafaru lil ma'mum an yatakhallafa an imamihi wa la yatba'uhu fi thalathati arkanin tawilah. Ulama bersepakat makmum tersebut perlu bangun balik untuk baca Fatihah dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Al-masailul lati al-mukhtalafu fiha, yang masalah yang ada khilaf dalam mazhab Syafi'i antara Ar-Ramli dan Ibn Hajar. Yang pertama, law nama fi tashahhudil awwali mutamakkinan fantabaha fara'a imamahu raki'an aw qariban min ar-ruku'. Sekiranya makmum tu tertidur yang tetap papan punggung, iaitu tak batal wudu,
masa tahiyat awal. Lepas tu dia sedar, imam sedang rukuk atau nak rukuk. Yang kedua, idza ikhtalata 'ala al-ma'mum takbirul imam ka'ama aw fi zulmat aw qama imamuhu min as-sujudi wa lam yabni al-halu illa wa imamuhu raki'un aw qaribun an yarka'u. Yang kedua, sekiranya makmum tidak tak cam takbir imam disebabkan makmum buta atau dalam keadaan yang gelap. Contohnya, imam bangun dari sujud tanpa buat tahiyat awal. Lepas tu imam takbir untuk rukuk, makmum bangun untuk baca Fatihah dan dia sedar imam sedang rukuk atau nak rukuk. Bagi pendapat Ar-Ramli, yu'zaru ila thalathati arkanin tawilat fatakhallafu fiha liqira'atil Fatihah. Pendapat Ramli, dia tu kena makmum tersebut kena habiskan Fatihah dan jangan ketinggalan 3 rukun panjang. Pendapat Ibn Hajar, annahu fiha kal masbuq farka'u ma'al imam wa tasqutu anhu al-Fatihah aw ba'daha. Ya, hukum sama seperti orang masbuq. Ya boleh dapat rukuk bersama imam dan Fatihah dia baca Fatihah sekadar yang mampu yang dapat. Yang ketiga, at-takhallufu li-itmam at-tashahhud al-awwal idza qama al-imamu qabla an yutimmahu al-ma'mum. Yang ketiga, sekiranya makmum baca tahiyat awal bersama imam, apabila imam berdiri untuk rakaat yang ketiga, makmum masih lagi baca tahiyat awal. Apabila makmum bangun dari tahiyat awal, ia dapati imam sedang rukuk atau hampir rukuk. Pendapat Ar-Ramli, huwa mutakhallafun bi'udhrin fayu'zaru ila tamami thalathati arkanin tawilatin. Makmum tersebut dimaafkan untuk ketinggalan 3 rukuk panjang, so dia kena baca Fatihah. Pendapat Ibn Hajar, wa kal muwafiq al-mutakhallifi bi ghairi udhrin fayughtafaru lahu idza lam yusbaq bi ruknaini fi'liyain fa in sabaqahu al-imam bi ruknaini fi'liyain batalat salatuhu li'annahu mutakhallafun bi ghairi udhrin. Pendapat Ibn Hajar, makmum tadi seperti muwafiq yang tidak boleh ketinggalan 2 rukun dengan imam. Kalau tertinggal 2 rukun dengan imam, solatnya itu batal kerana tertinggal tanpa keuzuran. Hadza faqat minni, syukran jazilan. Assalamualaikum.